Di dalam buku ni, buku saya ni, yang boleh dapat secara percuma ataupun boleh pergi kepada e-book di Jabatan Mufti, web Jabatan Mufti boleh dapat, ada bab kedua iaitu haram berdusta menggunakan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Uh, apa nama uh, ini adalah satu bab yang penting dan selalu kita bagi tahu, uh, dan saya mencadangkan juga sesiapa yang baca buku ini, dia juga boleh dapatkan satu lagi buku saya percuma juga, iaitu buku Hadiah Palsu, Kesan Negatif Terhadap Imej Islam. Buku ni akan ada juga membahaskan lebih panjang tentang bab ini. Bab ni walaupun kita tahu, tetapi kita sering mendapati ada orang yang selalu dia membuat hadis-hadis yang tidak sahih ataupun mencipta hadis palsu yang dia rasa ringan, ataupun dia menyebarkan hadis palsu yang dia rasa tak ada apa-apa. Bukan tak ada apa-apa. Apa salahnya? Makna dia betul. Walaupun makna dia mungkin betul, tetapi kita tidak boleh sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya kita kata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah Perdana Menteri Malaysia yang ke-7 sekian-sekian, ke-8 sekian-sekian. Mungkin dari segi konten tu betul, tapi menyandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tidak betul. Kerana menyandarkan kepada Nabi berarti ia mempunyai elemen ataupun ia mempunyai unsur wahyu di situ. Dalam banyak keadaan, walaupun nanti kita juga sebut ada perkara yang mungkin yang dibuat oleh Nabi bukan di atas titah wahyu, tetapi ia unsur divine itu ada, unsur agama itu ada. Sebab itu manusia ini dilarang untuk kita menyandarkan pada Nabi. Saya pun tengok kadang-kadang orang cakap, yang ini apa nama, kalau kita nak hadapi COVID ni, kalau ikut ajaran Islam ni, makan air garam, lepas tu baca sekian-sekian surah, minum. Ini ajaran Islam. Vaksin bukan ajaran Islam. Bila kata ajaran Islam, apa dia maksudkan? Adakah dia maksudkan ada dalam Quran, adapun dia maksudkan ada di dalam sunnah? Kalau tidak ada dalam unsur itu, ataupun ada satu istimbat yang tertentu, kalau dia istimbat, dia kata dalam Islam boleh ruqyah, jampi. Jampi tak apa, seumum, tetapi menentukan bacaan ini, ini menunjukkan dia menyandarkan hal itu kepada agama dan menjadikan menjadikan orang menyangka itulah ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana agama ni tak mari daripada mufti, tak mari daripada ustaz, tak mari daripada mana-mana. Ia mesti datang melalui satu sumber saja, iaitu Muhammad bin Abdullah. Ini ajaran Islam yang terakhir yang Allah turunkan melalui baginda. Daripada baginda lah Al-Quran, daripada baginda lah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab itu larangan yang jelas di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, Allah Subhanahu wa taala melarang orang-orang yang menyandarkan apa-apa ucapan ataupun perkara kepada Allah dan Rasulnya sedangkan ia bukan daripada Allah dan Rasulnya. Nabi SAW menyebut dalam hadis yang mutawatir, Nabi kata, inna kadhiba alayya laysa ka kadhibin ala ahad, man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Sesungguhnya dusta menggunakan nama aku tak sama dengan dusta menggunakan nama orang lain. Nama orang lain pun tak boleh dah. Tapi dusta guna nama aku tak sama dengan dusta guna nama orang lain. Siapa yang dusta dengan aku dengan sengaja, maka siap tempat duduknya di dalam api neraka. Ini termasuk di dalam dosa besar. Kan? Siapa yang dusta menggunakan nama Nabi, walaupun dengan niat yang betul, dia kata tak apalah, nak bagi orang tu baik, kita gunalah. Dia kata Nabi pun kata kita, dia reka, Nabi pun kata sekian-sekian, dia reka. Dan ini adalah merupakan satu dosa besar. Lebih besar lagi dosa itu daripada dia berzina. Lebih besar dosa itu daripada dia minum arak. Kerana dia berzina antara dia dengan Allah, tapi mereka hadis Nabi menyebabkan dia mengadakan sesuatu yang telah menyebabkan orang telah bersalah sangka tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Malangnya hal itu kadang-kadang berlaku di dalam masjid, ceramah-ceramah agama lah sering berlaku. Orang awam ni kadang-kadang dia tak sebut sangat.
Tapi ini adalah hal yang berlaku. Sebab tu Nabi SAW sebut, yakunu fi akhir zaman dajjalunal kadzabun ya'tunakum minal ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum fa iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wala yaftinunakum. Akan yakunu fi akhir zaman dajjalunal kadzabun. Akan berlaku pada akhir zaman, akan ada pada akhir zaman Dajjal dan pendusta-pendusta. Ni Dajjal jenis ni banyak. Nabi kata orang yang reka hadis Nabi ni ataupun pergi sandar benda yang bukan-bukan, Nabi tak kata, dia kata ni Rasulullah, sebab tu Rasulullah suruh buat macam ni. Sebab tu Rasulullah buat macam ni. Buat perbuatan ke yang disandar pada Nabi, perkataan ke ataupun pengakuan. Nabi cukup suka kita kalau buat. Ini semua sandar pada Nabi ni, berartinya pengakuan. Sebab tu pengakuan yang disandar pada Nabi, pengakuan, perkataan, perbuatan itu adalah hadis. Nabi kata akhir zaman akan ada Dajjal. Geng-geng vaksin ni sibuk cakap pasal Dajjal datang ni. Tapi Dajjal yang Nabi bagi amaran antaranya Dajjalunal kadzabun, Dajjal lagi pendusta. Mereka ni apa? Ya'tunakum minal ahadithi ma lam tasma'u antum wala aba'ukum. Nabi kata mereka akan datang bawa hadis-hadis yang kamu dan bapa-bapa kamu tak pernah mendengar. Nabi kata pada para sahabat radhiyallahu anhum. Iyyakum wa iyyahum an yudillunakum iyyakum wa iyyahum la yudillunakum wa la yaftinunakum. Jaga-jaga kamu, iyyakum wa iyyahum, kamu naklah jaga-jaga daripada mereka. La yudillunakum wa la yaftinunakum. Jangan jadikan mereka itu menyesatkan kamu dan mereka itu memberfitnah kepada agama kamu. Ini adalah perkara yang berlaku yang Nabi SAW larang kita menyebarkan hadis-hadis palsu. Sebab kenapa Nabi larang kita sebar hadis palsu ni? Banyak sebab, banyak hikmah kalau kita lihat. Kenapa hadis palsu tidak boleh kita? Pertama saya nak sebut dalam buku ni, saya sebut dan boleh ambil lepas pada sesi ni, boleh pergi ke web Jabatan Mufti, boleh print, dapat daripada e-book di sana free. Kalau tak boleh pergi ke pergi ke Jabatan Mufti, boleh dapatkan di sana. Okey. Apa sebab dilarang? Yang pertama ialah antaranya ialah kerana dusta guna nama orang biasa pun dilarang. Dusta guna nama orang biasa ni, misalnya kita orang tu tak kata, kita kata, dia kata, kita guna nama dia ni kata, tak boleh, dilarang. Saya tak kata, tuan-tuan kata, Dr. Mazhar kata, padahal saya tak kata, tak boleh, kan? Orang biasa pun kita tak boleh guna nama dia. Apatah lagi menggunakan nama Nabi SAW untuk kita dusta. Kita Nabi kata, Nabi buat, Nabi akui, Nabi tu dulu macam ni. Jadi ini semua adalah merupakan sandaran-sandaran yang tadi Nabi janji siap tempat duduk di dalam neraka. Dilarang. Itu dilarang. Kedua ialah kita kena tahu dusta atas nama Nabi SAW menghilangkan kehebatan agama. Agama ni datang daripada Allah melalui Nabi-Nya SAW. Tiba-tiba orang bagi satu ajaran agama, kita sangka Allah yang bagi. Rupanya dia tu yang reka. Ni saya buat contoh biasa. Kita misalnya suka dengan satu orang tu. Lepas tu kita dapat surat daripada dia. Kita happy lah surat dapat. Surat cinta ke, surat apa ke. Lama-lama kita tahu, rupanya bukan dia tu yang hantar, kawan kita yang tulis. Guna nama dia. Macam mana? Kita tengok surat tu, kita buang terus. Macam itulah. Apabila kita kata ni Nabi, hadis Nabi. Sedangkan bukan daripada Nabi SAW. Bukan daripada Nabi SAW. Tidak ada, menyebabkan agama boleh jadi mainan. Hilang keasliannya. Semua orang boleh nak buat apa sikit, dia sandar pada Nabi. Nanti sebab tu kita tengok dalam hadis-hadis palsu ni, penjual terung buat, penjual peminat ayam buat hadis tentang ayam.
yang nak jual barang-barang. Begitulah sehingga kita tengok ramai orang agama juga jual barang di masjid dan seumpamanya dengan bahan-bahan yang kononnya ni Nabi SAW guna. Padahal tidak ada dalam hadis. Tidak ada yang hadis. Sebab tu kalau begitu, maka tak ada apa lagi yang hebat dalam agama ni. Semuanya ialah merupakan pembohongan-pembohongan manusia, khususnya manusia beragama yang diletakkan atas nama Nabi, yang manusia lain yang jahil mengikutnya kerana sangka nama Nabi, padahal ia bukan daripada Nabi. Akhirnya tak ada siapa yang kau hormat dalam agama. Semua adalah himpunan daripada pembohongan semata-mata. Sebab itu hadis palsu ni dia haramkan dan ia termasuk di dalam dosa besar. Sekalipun mungkin niat dia nak buat baik. Niat. Sebab itu ada bab yang kita akan tengok nanti. Hadis-hadis palsu tentang fadilat surah-surah tertentu dalam Quran. Surah Al-Quran ni memang hebat dah, tapi dia tak puas hati, dia nak buat lagi hadis palsu. Kononnya nak menggalakkan orang membaca, tetapi dia pada satu sudut telah menjadikan agama mainan. Supaya wahyu Tuhan itu sama dengan rekaan yang dia buat. Dan atas apa asas dia nak kata baca macam ni dapat sekian, baca macam ni dapat sekian. Masuk syurga dengan 70,000 bantal, dan 70,000 katil, atas setiap katil itu ada 70,000 bantal. Ini semua rekaan yang merepet. Dan sebahagiannya yang mungkin nampak macam menarik sikit, tapi juga tidak mempunyai asas yang benar dalam hal-hal yang seperti itu. Sebab tak, agama menjadi mainan jika kita benarkan untuk orang membuat hadis-hadis palsu. Kemudian ialah, macam saya kata tadi, pendustaan ini dia menjadi penipuan kepada orang-orang yang cinta kepada agama. Kita ni, bagi kita pilihan dulu. Kita ni sayangkan agama ni kerana Allah dan Rasul. Seronok kita nak amalkan satu benda. Katalah kita ada fadilat satu hal kita nak amal. Kerana kita rasa ini Allah yang bagi, ini Rasul yang bagi. Rasul bagi ambil daripada Allah. Tiba-tiba ada orang dia reka je. Kita pun duk amal kan. Rupanya bukan. Macam surat cinta palsu yang bukan daripada kekasih kita itu. Kan? Macam tu juga macam kita amalkan kita duk makan satu ubat. Kita ingat ubat ni ubat asli, macam madu. Rupanya madu palsu, madu tu air gula ya. Rasa yang manis. Tapi tak memberikan khasiat apa. Sebab kerana ia palsu. Macam tu juga apabila orang yang mereka hadir, dia menipu pencinta agama, dia menipu pencinta Allah, dia menipu pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang berikutnya ialah bila pendustaan itu dibuat, artinya dia satu jenayah penipuan dokumen. Dokumen. Kalau dia boleh letak kepada agama jadi macam saya kata, agama jadi kita kata agama ni daripada Allah dan Rasul, macam daripada Allah dan Rasul dan daripada orang-orang tertentu, penjual, peniaga, ustaz-ustaz, siapa lagi yang mula buat cerita apa-apa dalam ceramah dia, kita pun misalnya kata contohnya Nabi dah ajak dah nak lawan COVID ni macam mana, minum air garam. Oi, bahaya kalau cakap macam tu, sedangkan Nabi tak ajar. Tiba-tiba apabila berlaku nanti maka orang minum air garam tak baik, maka Nabi punya ajaran jadi tak betul. Ataupun sebahagian orang, bila orang azan tiup di tangan, sapu di mata, maka mata akan cerah. Sedangkan tak ada hadis begitu. Pakcik tu heran, kenapalah saya duk amalkan yang Nabi ajak ni, tak jadi juga. Jadi dia telah salah kepada Nabi SAW, sedangkan hal itu bukan daripada apa yang diajar oleh Nabi SAW. Sebab itu dilarang. Kemudian orang yang berdusta menggunakan nama Nabi ni, dia sebenarnya ada satu benda dalam diri dia. Apa dia benda dia? Ialah kerana dia rasa agama ni tak cukup. Dia nak kena tambah lagi. Allah sebut al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu agama kamu. Dia tak puas hati yang tu. Dia kena tambah lagi hadis-hadis yang ada tu tak cukup supaya dia rasa ni kena ada hadis ni baru orang rasa seronok sikit agama. Sebab tu antara benda pereka hadis palsu ni ialah wa'as dan qusas. Orang yang penceramah ni
dan juga orang pelipu lara yang duk cerita kepada orang ni. Dia pun suka tambah, dia pun spice up, dia tumis apa ceramah dia tu dengan letakkan hadis-hadis yang bukan berasal daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang perbuatan yang seperti ini. Perbuatan yang seperti ini. Para ulama bukan saja reka hadis palsu tak boleh, tolong sebar pun tak boleh. Dalam sekarang zaman kita ni, kita orang WhatsApp satu hadis yang tak sahih, yang palsu, kita pun tolong forward. Tidak boleh. Ibn Salah menyebut bahawasanya tidak halal kepada siapa yang mengetahui ia hadis palsu, meriwayatkannya dalam apa bentuk sekalipun, melainkan disertai dengan menerangkan kepalsuannya. Jadi dia tak boleh. Kalau dia tengok satu, hadis ni palsu tapi nampak macam seronok pula dalam isi dah. Kita edar, orang tak tahu, yang tak erti pun kata, ni Nabi kata. Jadi suatu benda yang diharamkan, berdosa kepada yang mereka ada, berdosa juga kepada yang mengedarkannya. Yang forward walaupun dia tekan send, tapi dia telah termasuk di dalam maksud hadis Nabi, sesiapa yang berdusta pada aku dengan sengaja, siap tempat duduk dia di dalam neraka. Sebab tu Al-Imam Ibn Hibban meletakkan di dalam kitab dia tentang bab tentang masuknya faslu ijabi dukhulin nar liman nasaba syai'in ila al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa huwa ghairu alimin bi sihhatihi. Dia punya tu kenyataan Ibn Hibban, dia begitu tegas. Dia kata bab fasal ketetapan memasuki neraka untuk sesiapa yang menyandarkan sesuatu kepada Al-Mustafa, yakni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nasaba syai' ila Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, yang menyandarkan sesuatu kepada Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wa huwa ghairu alimin bi sihhatihi, sedangkan dia tak tahu benda tu sahih ke tak. Dia kata orang yang tak pasti sahih ke tak sahih hadis pi bagi kat orang seolah-olah hadis Nabi, dia pun kata Ibn Hibban termasuk di dalam maksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Sebab itu berhati-hati dalam hal ini, terutama kita pada zaman ni lagi senang just forward ni, kerana nak pastikan hadis itu adalah benar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun tidak. Ada ciri-ciri dia, nanti kita akan bahaskan dalam siri yang akan datang, insya-Allah, tentang, saya akan bahas dulu contoh ni tentang bahaya-bahaya hadis palsu ni. Saya akan bab buku ni saya akan pergi dalami bab itu dengan buku ni. Jadi boleh buat preparation, dapatkan buku ni. Siapa yang ni, siapa yang berminat, sama ada pergi kepada laman web Jatah Mufti ataupun kepada dapatkan yang buku yang asli. Wallahu ta'ala alam. Nanti kita sambung pada sesi besok, insyaAllah. Okey, jelas. Buku tak jual, dia free lah, boleh datang ambil. Buku ni saya dah beritahu, pergi ke e-book Jabatan Mufti pun boleh, dapatkan percuma daripada Jabatan Mufti pun boleh. Termasuklah orang yang promote benda-benda yang tak benar lah. Barang-barang ni dia kata Nabi misalnya. Kadang-kadang dia sebenarnya kebenaran cakap orang yang promote barang yang menggunakan nama Nabi ni, dia bukan bertujuan untuk sunnah, dia bertujuan untuk bisnes. Sebab tu kita tengok yang pakai itu, pakai ni, kononnya bukan dia bertujuan nak supaya orang pakai capal Nabi tu, capal Nabi umpamanya. Nabi ni bukan pembuat capal. Jadi Nabi ni bukan dia buat. Capal ni ada benda yang lain. Kalau barang yang Nabi pakai itu kita jadikan sebagai lambang, letak di kepala kita ke di dada kita. Jadi banyaklah. Kita juga mungkin kena letak unta, camel. Nabi, kerana Nabi tu
menaiki unta. Jadi nanti jadikan sunnah pula memakai pakaian berjenama camel. Lepas tu Nabi juga naik kuda. Jadi kita pun naik kereta Ferrari lah. Ferrari dah gambar kuda. Jadi ini semua benda yang non-stop nanti. Semua akan menjadikan orang mengambil kesempatan. Artifak Nabi. Semua ni bisnes. Nabi ni dia jadikan bahan bisnes oleh mereka ni. Tapi dia kena, oh ini ahli sunnah. Ini bukan ahli sunnah, ini ahli tijarah. Ahli perniagaan. Okey, terima kasih banyak. Mudah-mudahan Allah SWT rahmati kita insyaAllah. Kita jumpa lagi pada siri besok jika diizinkan. Kalau sempat. Besok hari ini pun banyak meeting. Besok pun banyak meeting juga. Tapi insyaAllah kalau sempat boleh. Sejadah doa makbul. Ini semua kaki-kaki meniaga ni macam-macam akan dia orang kan. Dia sebenarnya kalau sejadah doa makbul dia meniaga tu, dia dululah guna sejadah tu bagi makbul untuk dia dah dapat apa. Macam orang jual cincin, pakai cincin ni akan menyebabkan meniaga untung, dapat rezeki lebih. Kau tak payah jual lah, kau pakai lah.